Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan nikmat dan rahmatnya kita dapat bertemu lagi dalam siri VCD Mari Belajar Sembahyang. Pada kali ini kita akan belajar salat qasar, salat jamak, salat bagi orang uzur dan salat jenazah. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik dan anak-anak sekalian yang hendak belajar salat ini tentulah sudah mengetahui bagaimana cara mendirikan salat-salat fardu. Dan saya percaya tuan-tuan, puan-puan, anak-anak dan adik-adik sekalian sudah pun mengamalkan solat fardu pada setiap hari. Jadi di sini bukanlah hendak belajar bagaimana cara mendirikan solat fardu. Itu kita sudah tahu. Kita sudah belajar mengenai cara mendirikan solat fardu 5 waktu dalam VCD siri yang pertama dulu. Sekarang kita hendak belajar mengenai solat qasar dan solat jamak. Apakah solat qasar dan apakah solat jamak? Secara mudah memahaminya, salat qasar dan salat jamak ialah satu kemudahan atau satu rukhsah yang disediakan oleh Islam, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam menunaikan salat fardu pada waktu-waktu tertentu, khasnya waktu mereka berada dalam perjalanan jauh. Dalam menjalani kehidupan ini, manusia perlu membuat perjalanan, sama ada untuk mencari rezeki, untuk menjalankan tugas, untuk menuntut ilmu, untuk bercuti atau untuk apa saja tujuan. Lakukanlah perjalanan apabila diperlukan. Islam memang menggalakkan kita berjalan dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan kemudahan ini untuk kita, istimewa ketika berada dalam perjalanan. Apa dia kemudahan yang dimaksudkan? Pertama, salat qasar. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Maksudnya, apabila kamu berjalan di muka bumi ini, maka tiada halangan bagi kamu mengqasarkan sembahyang. Maksud qasar dalam bahasa Arab ialah pendek atau ringkas. Artinya, solat fardu yang diringkaskan daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat isya 4 rakaat. Tetapi pada waktu kita dalam perjalanan, kita mendirikan solat ini hanya 2 rakaat sahaja. Inilah yang dikatakan solat qasar. Hanya untuk solat fardu yang 4 rakaat, manakala bagi solat maghrib dan solat subuh tidak ada qasar, tetap seperti biasa, iaitu maghrib 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Cara atau kafiat mendirikan solat qasar sama sahaja seperti kita mendirikan solat fardu yang biasa atau yang sempurna jumlah rakaatnya. Cuma di sini sedikit bezanya ialah pada niat dan pada bilangan rakaat. Contohnya bagi fardu isyak yang biasa, niatnya ialah di dalam hati sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagi salat qasar, niatnya ialah sahaja aku sembahyang fardu isyak qasar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bagi memudahkan kita memberi tumpuan pada niat, maka kita membaca lafaz niatnya. Usalli fardal isyak qasran rak'ataini lillahi ta'ala. Mari kita perhatikan musafir ini mendirikan salat qasar sembahyang isyak.
أصلي فرض العشاء قصرا ركعتين لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات السلام عليك السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل وبارك على محمد في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Itu salat Isya ditunaikan secara qasar 2 rakaat. Untuk salat Zuhur dan Asar sama juga caranya. Hanya niatnya sahaja berbeza. Usalli fardhu zuhri qasran rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu zuhur qasar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Usalli fardhu asri qasran rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu asar
qasar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sekarang mari kita jelaskan pula apakah yang dimaksudkan dengan perjalanan yang membolehkan kita solat secara qasar dan jamak. Apakah ia bermaksud berjalan kaki, menaiki kenderaan darat, kenderaan laut, atau boleh juga kenderaan udara? Sebenarnya, syarak tidak menetapkan sebarang syarat mengenai cara bagaimana perjalanan dilakukan. Boleh berjalan kaki, boleh naik kenderaan darat, kenderaan laut, dan boleh juga kenderaan udara. Tidak diambil kira. Yang diambil kira, pertama, tujuan perjalanan mestilah tidak menyalahi syarak, yakni bukan tujuan untuk melakukan perkara maksiat atau mungkar. Kedua, jarak perjalanan mestilah tidak kurang dari 2 marhalah, iaitu 91 km atau 56 batu. Sekiranya destinasi perjalanan kita berada lebih daripada 91 km, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengqasarkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Walaupun perjalanan kita itu menggunakan kapal terbang yang mengambil masa kurang 1 jam untuk sampai ke destinasi. Soalan seterusnya ialah, bilakah waktu solat qasar itu didirikan? Sewaktu dalam perjalanan sebelum sampai ke destinasi, ataupun sehingga pulang semula ke tempat asal atau ke tempat bermustautinnya? Jawabnya ialah sepanjang-panjang perjalanan, yakni setelah meninggalkan rumah untuk menuju ke destinasi, sewaktu berada di destinasi, dan dalam perjalanan pulang sebelum sampai ke kampung halaman. Bermulanya waktu yang melayakkan solat qasar ialah setelah kita keluar dari kampung kita. Ia berakhir apabila kita pulang dan sampai ke sempadan kampung kita. Soalan seterusnya ialah, berapa hari tempoh berada di sesuatu destinasi itu membolehkan kita solat qasar? Katakan kita dihantar untuk bertugas di suatu kawasan yang jauhnya lebih daripada 91 km daripada rumah kita selama 30 hari. Apakah sepanjang tempoh 30 hari itu kita mendirikan solat secara qasar? Mengikut Imam Syafi'i, seseorang yang tinggal di suatu tempat lebih daripada 3 hari, tidak termasuk hari tiba dan hari pulang, dia dianggap sudah bermukim di tempat itu. Dan orang yang bermukim tidak boleh salat qasar kecuali dia menjalankan tugas tertentu dan dia berniat akan meninggalkan tempat itu sebaik sahaja tugasnya selesai. Bagi yang demikian, dibolehkan solat qasar selama 18 hari. Tempoh 18 hari itu adalah berdasarkan sebuah hadis daripada Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bermaksud Nabi SAW bermukim dalam salah satu perjalanan selama 19 hari dan selalu solat 2 rakaat. Maka kami pun kalau bermukim dalam perjalanan selama 19 hari, kami akan tetap mengqasar, dan kalau lebih daripada itu, kami akan cukupkan. 19 hari yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah termasuk hari berangkat meninggalkan tempat itu, yang di dalam hadis itu bermaksud meninggalkan Mekah untuk melanjutkan perjalanan ke Hunain. Artinya tempoh bermukim yang sebenar ialah 18 hari. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat salat qasar boleh diadakan selama mana orang itu belum selesai menjalankan tugasnya di suatu tempat, dan dia tidak bermaksud untuk tinggal, menetap atau bermustatin di tempat itu. Mengikut Imam Syafi'i, sekiranya perjalanan itu lebih daripada 2 marhalah, tetapi kurang dari 3 marhalah, hukumnya harus. Tetapi sekiranya perjalanan itu lebih 3 marhalah,
salat qasar adalah lebih afdal dari salat tamam atau salat 4 rakaat. Ibnu Qayyim berkata, tidak ada keterangan mengatakan Rasulullah SAW mengerjakan solat 4 rakaat apabila baginda dalam perjalanan. Sebaliknya, baginda sentiasa mengqasarkan solatnya. Dan Ibnu Qayyim mengatakan bahawa Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir dan Abu Hanifah menetapkan bahawa solat qasar hukumnya adalah wajib. Barangkali mereka menetapkan demikian berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jemaah ahli perawi daripada Ya'la bin Umayyah. Katanya, Umar ibn al-Khattab pernah bertanya Rasulullah SAW mengenai salat qasar dan Rasulullah bersabda, ia merupakan sedekah Allah yang dikurniakannya kepada kamu semua, maka terimalah sedekah itu. Solat jamak ialah satu lagi solat yang merupakan rukhsah atau kemudahan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang Islam yang dalam perjalanan jauh, yakni perjalanan melebihi 2 marhalah atau melebihi 91 km. Jamak, perkataan Arab, maknanya dalam bahasa Melayu ialah kumpul atau himpun atau gabung. Solat jamak berarti solat yang digabungkan. Ada 4 solat fardu yang boleh digabungkan satu sama lain atau dijamakkan, iaitu solat zuhur dengan solat asar dan solat maghrib dengan solat isya. Itu saja. Tidak boleh dijamakkan yang lain daripada itu. Misalnya asar hendak dijamakkan dengan maghrib, tidak boleh. Subuh pula langsung tidak boleh dijamakkan dengan mana-mana solat pun. Yang boleh dibuat secara jamak hanya zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Artinya, apabila kita dalam perjalanan, kita diberi kemudahan untuk menunaikan solat secara qasar dan jamak sekaligus. Kita bukan saja boleh pendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, kita malah boleh juga menyatukan 2 solat untuk ditunaikan sekaligus. Misalnya solat zuhur dan asar boleh dipendekkan masing-masing menjadi 2 rakaat dan boleh pula didirikan sekaligus kedua-duanya sekali. Dibuat dalam satu waktu. Lepas solat zuhur terus solat asar, tak payah tunggu masuk waktu asar. Ataupun kalau kita agak sibuk dalam waktu zuhur, kita tunaikan kedua-duanya dalam waktu asar. Kalau solat zuhur dan asar didirikan dalam waktu zuhur, ia dipanggil jamak takdim, iaitu didahulukan atau ditakdimkan asar ke waktu zuhur. Begitu juga kalau solat maghrib dan isyak didirikan dalam waktu maghrib, ia dipanggil jamak takdim. Sebaliknya, kalau solat zuhur dan asar didirikan dalam waktu asar, ia dipanggil jamak takhir, iaitu diakhirkan atau diundurkan zuhur ke waktu asar. Begitu juga kalau solat maghrib dan isyak didirikan dalam waktu isyak, ia dipanggil jamak takhir. Kita boleh pilih untuk membuat jamak takdim dan jamak takhir mengikut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhkhara az-zuhra ila waqtil 'ashr thumma nazala fajama'a bainahuma. Fa in zaghati syamsu qabla an yartakhila shalla zuhra summa rakaba. Bermaksud bahawa Nabi SAW apabila baginda berangkat sebelum gelincir matahari, baginda menangguhkan zuhur hingga ke waktu asar. Kemudian baginda turun lalu menjamakkan kedua-duanya. Tetapi sekiranya gelincir matahari sebelum baginda berangkat, baginda menunaikan solat zuhur lalu berangkat. Artinya, Rasulullah SAW kalau baginda berangkat sebelum masuk waktu, baginda akan buat jamak takhir.
Tetapi kalau baginda berangkat setelah masuk waktu, baginda akan tunaikan solat waktu itu terlebih dahulu sebelum baginda berangkat. Untuk menunaikan solat secara jamak takhir, katakan antara zuhur dan asar, apabila masuk waktu zuhur, kita hendaklah niat atau ingat di dalam hati yang kita akan tunaikan solat zuhur ini secara jamak takhir bersama dengan solat fardu asar di dalam waktu asar nanti. Niat ini wajib. Kalau kita tidak niat, yakni kita terlupa, kita tidak boleh buat jamak takhir. Sebaliknya, kita kena qada solat zuhur tersebut. Begitu juga untuk melakukan jamak takhir solat maghrib. Kita kena niat di dalam waktu maghrib dan kita akan tunaikan solat maghrib ini secara jamak takhir bersama dengan solat isyak di dalam waktu isyak nanti. Niatnya tidak perlulah dengan lafaz usolli fardal maghribi dan seterusnya itu. Cukup dengan kita ingat di dalam hati yang kita akan tunaikan solat ini secara jamak takhir bersama dengan solat isyak dalam waktu isyak nanti. Sekarang mari kita ikuti secara praktikal. Solat fardu maghrib dan isyak dibuat secara jamak takdim, dengan solat fardu isyak dibuat secara qasar. Ingat, solat fardu maghrib tidak boleh dibuat qasar. Lafaz niatnya, usalli fardal maghribi 3 raka'atin jam'a takdimin lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Manakala lafaz niat untuk solat isyak, usalli fardal isyak qasran rak'ataini jam'a takdimin lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu isyak qasar 2 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin jam'a taqdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Bismillah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Perhatikan, tidak ada apa-apa perbezaan dalam solat maghrib. Sama saja dengan solat maghrib biasa. Yang berbeza sedikit hanya pada niatnya sahaja, iaitu disebut jamak takdim. Ada orang sebut usalli fardal maghribi 3 raka'atin majmu'an ilaihil ansya' jam'a takdimin lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, dijamakkan isyak kepadanya, jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Manakala niat solat isyak pula, usalli fardal isya'i qasran raka'ataini majmu'an ilal maghribi jam'a takdimin lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu isya' qasar 2 rakaat, dijamakkan kepada maghrib, jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Agak panjang, sedikit niat begitu, itu pun boleh. Tetapi kalau tak sebut majmu'an ilahil isya' atau dijamakkan isya' kepadanya, dan majmu'an ilal maghrib atau dijamakkan kepada maghrib, itu pun boleh juga. Jamak takdim maghrib dan isya' dibuat dalam waktu maghrib. Kalau jamak takhir, ia dibuat dalam waktu isya'. Apabila menunaikan jamak takhir, maghrib dan isya', iaitu dalam waktu isya', solat yang manakah mesti dibuat dahulu? Maghrib atau isya'? Jawabnya, boleh dibuat maghrib dahulu, diikuti dengan isya', dan boleh dibuat isya' dahulu, diikuti dengan maghrib. Boleh. Mana-mana dahulu pun boleh. Perhatikan juga solat tadi. Selepas dia memberi salam, selesai solat maghrib, dia tidak membaca wirid, tidak membaca doa, dan tidak solat sunat. Dia terus bangun dan memulakan solat kedua, iaitu solat isya'. Selepas solat yang kedua ini, barulah dia membaca wirid dan doa. Artinya, antara dua solat jamak, jangan dipisahkan terlalu lama antara satu dengan yang lain. Selesai sahaja yang pertama, teruslah bangun untuk solat yang kedua. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Solat maghrib jamak takhir. Usalli fardal isya'i qasran rak'ataini jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Solat isya, qasar dan jamak takhir. Untuk solat zuhur dan asar secara qasar dan jamak,
sama ada jamak takdim atau jamak takhir pun begitulah juga caranya. Jamak takdim dibuat kedua-duanya dalam waktu zuhur, manakala jamak takhir dibuat kedua-duanya dalam waktu asar. 2 rakaat, 2 rakaat. Contoh lafaz niasnya, usolli fardhu zuhri qasran rak'ataini jam'a takdimin lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu zuhur qasar 2 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Itu jamak takdim. Kalau jamak takhir, usolli fardhu zuhri qasran rak'ataini jamak takhirin lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu zuhur qasar 2 rakaat jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Solat jemaat dijamak dengan solat fardu asar. Apakah boleh? Jawabnya boleh, iaitu jamak takdim. Dan sewaktu niat solat jemaat, hendaklah niat juga ia ditunaikan secara jamak takdim dengan solat asar. Lafaznya, usolli fardhu jum'ati rak'ataini jam'a takdimin ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu jemaat 2 rakaat jamak takdim makmum kerana Allah Ta'ala. Solat jemaat tidak boleh dibuat jamak takhir, kerana solat jemaat tidak boleh diundurkan waktunya ke waktu asar. Ia mesti didirikan secara solat berjamaah bersama dengan ahli-ahli jemaah di suatu tempat pada awal waktu zuhur. Sekiranya kita hendak buat jamak takhir, seperti mana yang lazimnya dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertolak untuk suatu perjalanan sebelum gelincir matahari, beliau mentakhirkan solat zuhurnya. Kita pun boleh menunaikan jamak takhir, tetapi antara solat zuhur dengan solat asar, bukan solat Jumaat dengan solat asar. Sebenarnya, apakah hukum solat jemaat bagi seorang musafir atau seorang yang dalam perjalanan melebihi 2 marhalah? Seorang musafir tidak diwajibkan solat jemaat. Artinya, tidak berdosa bagi seorang musafir meninggalkan solat jemaat, tetapi dia hendaklah menunaikan solat zuhur. Kesimpulannya, seorang musafir itu boleh membuat pilihan, sama ada hendak menunaikan solat Jumaat ataupun solat zuhur. Namun ada juga orang berfahaman, kalau dia solat jemaat, dia tidak boleh jamak dengan solat asar, kerana solat yang boleh dijamakkan ialah antara zuhur dengan asar dan antara maghrib dengan isyak sahaja. Solat jamak sebenarnya bukanlah satu kemudahan yang khusus untuk orang yang musafir saja. Solat jamak boleh juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang bukan sewaktu dalam perjalanan. Ini berbeza dengan solat qasar. Solat qasar tidak boleh dilakukan di waktu-waktu lain, melainkan waktu perjalanan. Tetapi solat jamak boleh juga dilakukan oleh orang yang bukan musafir pada waktu-waktu tertentu. Bilakah waktunya? Berdasarkan pada beberapa hadis, para ulama merumuskan bahawa solat jamak juga boleh dilakukan apabila keadaan cuaca menghalang seseorang untuk datang semula ke masjid. Misalnya ketika sedang solat maghrib di masjid, hujan turun dengan lebatnya dan tidak berhenti. Keadaan ini menyusahkan kita untuk balik ke rumah, dan kalau kita balik, kita tak boleh datang semula untuk berjamaah solat isyak. Ketika itu kita diharuskan buat jamak, iaitu jamak takdim. Ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Muslim
daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menjamakkan zuhur dan asar dan maghrib dengan isya dalam keadaan tidak takut atau musafir. Ditanya mengapa baginda melakukannya, Ibnu Abbas menjawab, arada alla yukharrija ummatahu, yang artinya baginda tidak ingin memberi kesempitan kepada umatnya. Sahih Muslim juga meriwayatkan daripada Abdullah bin Syaqiq bahawa pada suatu hari Ibnu Abbas memberi ceramah dan beliau tidak berhenti sedangkan hari mulai malam. Ada di antara hadirin dalam majlis itu mengingatkan supaya solat. Beliau tidak juga berhenti ceramah. Seorang lelaki tampil kepadanya dan mengingatkan supaya berhenti untuk solat. Lalu Ibnu Abbas menjawab, apakah kamu ingin mengajarku tentang sunnah? Kamu ini jahil. Aku pernah melihat Rasulullah SAW menjamakkan zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Kata Abdullah ibn Syaqiq, aku berasa kurang senang, lalu aku berjumpa Abu Hurairah dan bertanyakan perkara itu. Dan beliau mengesahkan apa yang disebut oleh Ibnu Abbas. Artinya, bukanlah halangan cuaca sahaja yang mengharuskan solat jamak bagi orang yang tidak musafir. Wujudnya keperluan tertentu seperti dalam riwayat tadi juga membolehkan solat jamak. Ini termasuklah juga bagi orang yang mengalami sakit yang sangat serius, dia diharuskan menjamakkan solat. Solat itu tiang agama. Solat menghubungkan manusia dengan sumber kuasa, iaitu Tuhan, kuasa yang teragung. Tidak ada agama di dunia menyediakan peluang untuk manusia berhubung dengan sumber kuasa teragung, kecuali agama Islam. Kita sentiasa berhubung dengan Allah 5 kali sehari pada waktu-waktu yang ditentukannya. Inilah orang Islam. Solat 5 kali sehari. Orang Islam tidak meninggalkan solat walau dalam keadaan apa sekalipun, kecuali dia hilang akal, gila, koma, tak siuman dan sebagainya. Atau perempuan yang kedatangan haid dan nifas, dikecualikan. Selain daripada itu, selagi dia sedar dan berakal, dia tidak boleh meninggalkan solat. Dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti yang kita telah bincangkan di awal tadi, kita dibolehkan memendekkan jumlah rakaat ataupun menggabungkan 2 solat ke dalam satu waktu. Itu sahaja. Solat tidak boleh ditinggalkan walaupun kita sakit atau uzur sehingga tak berupaya untuk berdiri atau tak berupaya untuk duduk. Kita tetap dikehendaki menunaikan solat apabila masuk waktunya. Solat mempunyai nikmatnya yang tersendiri. Mereka yang mengetahui dan memahami nikmat solat tidak akan meninggalkan solat walau dalam keadaan apa sekalipun. Maka untuk itu, Islam menyediakan kemudahan bagi memudahkan umatnya mendirikan solat. Bagi orang yang sakit atau uzur, mereka boleh menunaikan solat dengan cara-cara tertentu. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Daruqutni daripada Ali bin Abi Talib bahawa Nabi SAW bersabda, yusallil maridu qa'iman in istata'a wa illam yastati' salla qa'idan fa illam yastati' ayyasjuda aw ma'an bi ra'sihi wa ja'ala sujudahu akhfada min ruku'ihi fa illam yastati' ayyusalliya qa'idan salla ala janbihi al-ayman mustaqbilal qiblah
fa illam yastati' ayusalli ala janbihil ayman shalla mustaqliyan rijlahu mimma yalil qiblah. Maksudnya, orang yang sakit hendaklah mendirikan solat sambil berdiri jika dia berdaya. Jika tidak berdaya, solatlah sambil duduk. Jika tidak berdaya untuk sujud, isyaratkan dengan kepalanya dan jadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuk. Kalau tidak berdaya melakukan solat duduk, solatlah sambil berbaring di atas rusuk kanan dengan muka dan dada menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak berdaya solat di atas rusuk kanan, solatlah sambil tidur terlentang dengan kedua-dua kakinya dihalakan ke arah kiblat. Berdasarkan hadis ini, kita dapati ada 4 peringkat yang boleh diikuti oleh orang yang sakit atau uzur. Pertama, berdiri seperti kebiasaan kita menunaikan solat. Kedua, kalau tak dapat berdiri kerana uzur, tak usah berdiri. Duduk. Solat sambil duduk. Duduk seperti kita duduk tahiyat awal atau duduk antara 2 sujud. Ini dipanggil duduk iftirash. Ini sahaja bezanya. Tidak berdiri, tetapi digantikan dengan duduk. Yang lain semuanya sama. Bacaannya sama. Bacaannya semua sama. Rukuk, tundukkan badan ke hadapan sementara kedua-dua tangan diletakkan di atas lutut. Kemudian bangun dari rukuk atau i'tidal, iaitu kembali duduk seperti mula-mula. Cuma tangan tidak dilipat ke dada, tetapi diletakkan di atas paha atau lutut. Kemudian sujud seperti dalam keadaan solat biasa. Kalau tak berdaya untuk sujud begini, cukuplah ditundukkan sahaja badan ke hadapan dengan kepala direndahkan lebih rendah daripada sewaktu rukuk tadi. Duduk antara 2 sujud seperti biasa dan seterusnya lah hingga salam. Sekarang saya akan tunjukkan sekali lagi solat 2 rakaat daripada mula hingga akhir dengan visual yang dipercepatkan. Selepas doa iftitah, dia membaca Fatihah, kemudian baca surah, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, bangun untuk rakaat kedua, baca Fatihah, kemudian baca surah, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat dan kemudian bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Kalau tak berdaya nak duduk, uzur sangat, buat peringkat yang ketiga, iaitu berbaring di atas rusuk kanan. Kedudukan sahaja berbeza. Berdiri digantikan dengan berbaring, manakala bacaannya semuanya sama seperti biasa. Rukuk dan sujud diisyaratkan dengan kepala. Isyarat untuk sujud lebih rendah daripada isyarat untuk rukuk. Isyarat untuk rukuk begini. Isyarat untuk sujud begini. Kalau tak berdaya untuk buat isyarat dengan kepala, buat isyarat dengan mata.
Kalau isyarat dengan mata pun tak boleh, ingatlah saja di dalam hati. Itu peringkat ketiga. Peringkat yang akhir, bagi yang tidak berdaya untuk berbaring di atas rusuk kanan pun, maka tidurlah terlentang dengan kepala ditinggikan sedikit dan kaki dihalakan menghadap kiblat. Untuk rukuk dan sujud, gunakan isyarat mata. Kalau tak mampu dengan isyarat mata, gunakan isyarat hati. Solat jenazah ialah solat ke atas orang yang telah meninggal dunia. Hukumnya fardu kifayah. Apabila seorang Islam meninggal dunia, Rasulullah SAW mengajar umatnya supaya menguruskan mayat tersebut dengan cara-cara tertentu yang telah ditetapkan. Di sini kita tidak bertujuan untuk mempelajari cara-cara menguruskan jenazah, tetapi sekadar hendak mempelajari bagaimana mendirikan solat jenazah. Solat jenazah merupakan satu-satunya solat yang berbeza kaifiat dan cara mendirikannya. Inilah satu-satunya solat yang tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Ia ditunaikan dalam keadaan berdiri. Daripada awal takbiratul ihram hinggalah memberi salam. Dan tidak ada azan iqamat untuk memulakan solat, walaupun solat berjamaah. Solat jenazah boleh didirikan secara berseorangan dan boleh secara berjamaah, tetapi lebih afdal dan biasanya ia didirikan secara berjamaah. Syarat-syarat solatnya sama dengan syarat-syarat solat biasa. Mesti suci daripada hadas besar dan hadas kecil, menutup aurat, manakala badan, pakaian dan tempat solat hendaklah bersih daripada najis, dan menghadap kiblat. Lafaz niat bagi solat jenazah, usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Ataupun kalau mayat itu perempuan, usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Niat di dalam hati, sahaja aku solat ke atas mayat ini 4 takbir makmum kerana Allah Ta'ala. Tidak disebut berapa rakaatnya, tetapi disebut 4 takbir. Allah. Selepas takbiratul ihram, iaitu takbir yang pertama, hendaklah membaca Al-Fatihah. Selesai membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua. Allahu Akbar. Selepas takbir yang kedua, baca selawat ke atas Nabi, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, atau bacaan penuhnya seperti yang kita baca dalam tahiyat akhir, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Selepas takbir yang ketiga, baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayat lelaki, kalau mayat perempuan, hu dan hi ditukar kepada ha, iaitu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu bacaan ringkasnya. Bacaan penuhnya seperti berikut: Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i salji wal baradi
wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Jika mayat kanak-kanak, doanya seperti berikut: Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa zukhran wa aizatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinuhuma wa afriq sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimna ajrahu. Allahu Akbar. Selepas takbir yang keempat, baca pula doa ini: Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Atau bacaan yang lebih lengkap: Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikianlah kita telah mempelajari bagaimana mendirikan solat fardu secara qasar dan jamak. Bagaimana solat boleh didirikan oleh orang-orang yang uzur, dan bagaimana mendirikan solat jenazah. Akhirnya saya mengucapkan selamat menunaikan solat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.